أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Muhradi bin Muhammad Mukhlas, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kelana Jaya 1. Yang dihormati Encik Jamali bin Said, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Kelana Jaya 1. Puan Zuliana binti Ismail, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Fatma Lusini anak perempuan Arnas Salam, Guru Penolong Kanan Co-Kurikulum. Seterusnya, guru-guru, anak-anak murid serta ibu bapa yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin serta limpah kurniaan daripadanya dapatlah sama-sama kita berkumpul pada malam ini bagi menjayakan majlis bacaan Yasin dan majlis pelancaran Ma'al Hijrah bagi tahun 2021 peringkat Sekolah Kebangsaan Kelana Jaya 1. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, kita baru saja menjejakkan kaki ke dalam tahun baru Hijrah 1443. Dengan bertemakan Manhaj Rabbani, Ummah Berkualiti, diharapkan dapat mengimbau dan menghayati kembali perjalanan jerit-perit Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat baginda dari Mekah ke Madinah bagi membentuk negara Islam Madinah yang pertama. Segala aktiviti yang dirancang ini telah disusun oleh Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab Sekolah Kebangsaan Kelana Jaya 1. Hadirin sekalian, bagi memulakan majlis kita pada malam ini, kita akan mulakan dengan bacaan Yasin. Bacaan Yasin akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Amrul Faizi bin Ahmad dan akan diketuai bacaan doa oleh Al-Fadil Ustaz Arif. Maka majlis dengan penuh ta'zimnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dapat bersama-sama kita berkumpul pada hari ini bagi menjayakan majlis bacaan Yasin. Marilah kita sama-sama niatkan bacaan Yasin kita kepada seluruh ahli keluarga dan mohon kesejahteraan buat seluruh warga SKKJ 1 khasnya dan seluruh umat Islam amnya. Semoga pandemik COVID-19 reda dan segera kita semua dapat beraktiviti seperti biasa, insya-Allah. Sebelum kita memulakan bacaan Yasin, marilah kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون
وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Muharram detik permulaan perkiraan tahun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته للرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراط المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء تامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي نطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون نسألك اللهم أن تسألك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومهلا لسعادة وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب
وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق، وأن تدخفنا بالجلات والمهابة، وأن تمن علينا بسرعة الإجابة. استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا، وأدخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان المنفس عن كل مهموم، سبحان المنفس عن كل مغموم، سبحان المنفس عن كل مديون. سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج الهموم، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Amrul Faizi dan Ustaz Muhammad Arif atas kesudian mengotai bacaan Yasin dan doa kita sebentar tadi. Diharapkan dengan munajat dan rintihan kita didengari oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan perlindungan serta keselamatan buat seluruh warga Sekolah Kebangsaan Kelana Jaya 1. Hadirin yang dihormati, majlis diteruskan lagi dengan tazkirah ringkas. Tazkirah kita pada malam ini akan disampaikan oleh Ustazah Haryati binti Adni. Beliau merupakan seorang guru bahasa Arab di Sekolah Menengah Teluk Datuk Banting dan merupakan ahli jawatan kuasa Isma Guru bagi Negeri Selangor. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله. إليكم سلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. Alhamdulillah, kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah sekali lagi menganugerahkan kita nikmat yang sangat besar, iaitu nikmat kehidupan, nikmat hidup dalam keadaan iman dan Islam. Bukan saja kita dibangkitkan pagi ini daripada tidur yang sementara, namun Allah telah pilih kita menjadi sebahagian daripada hamba-hambanya yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lambang kepatuhan kita pagi ini, anak-anak? Alhamdulillah, pagi ini Umi rasa semua anak Umi dari depan ini telah mengerjakan satu tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu salat subuh. Umi rasa semua dah bangun pagi ini, sudah berwudu, sudah mengerjakan salat subuh dan sama-sama mengerjakan bersama ibu ayah. Alhamdulillah, syukur anak-anak, kerana kita masih lagi hidup dalam keadaan menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah sebenarnya fungsi kehidupan kita di dalam dunia yang fana ini, iaitu menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak-anak, pada pagi ini kami bersyukur kepada Allah SWT kerana diberikan satu peluang dan ruang untuk bersama dengan antum dalam membicarakan satu topik yang sangat sinonim dengan tahun baru
hijrah. Okey, so pagi ini anak-anak sama-samalah kita untuk menceritakan sedikit tentang hijrah itu indah. Apakah yang dikatakan sebagai hijrah itu indah? Kenapakah satu penghijrahan itu sangat indah dalam kehidupan kita? Jadi sebagai orang Islam, apa pun yang kita buat mesti ada hujah dan juga dalil kenapa kita kena buat benda ni. Jadi kalau orang kata kita kena berhijrah, antum kena berhijrah daripada benda yang tak baik kepada benda yang baik. Antum semua jangan malas-malas, antum kena rajin, kena berhijrah daripada sifat yang buruk pada sifat yang baik. Hari-hari kita digasak atau hari-hari kita telah disuruh oleh mak ayah kita, oleh guru-guru kita untuk melakukan penghijrahan itu semua. Tapi kenapa kita kena berhijrah? Siapa yang perintahkan sebenarnya? Jadi anak, sebenarnya hijrah itu satu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi dulu diperintahkan untuk berhijrah kerana untuk mendapatkan satu nikmat yang lebih besar lepas itu, iaitu anugerah Madinatul Munawwarah, satu negara Islam yang unggul yang telah tercatat dalam sejarah Islam akibat daripada hijrah Nabi daripada Mekah ke Yathrib pada masa itu telah menjadikan Islam berkembang semakin luas, semakin hebat sehinggalah mencapai 2/3 daripada dunia. Jadi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang hijrah ini? Sama-sama kita dengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat yang ke-100. Dalam surah An-Nisa ini jelas dan ketara bagaimana Allah menceritakan tentang insan-insan yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang berhijrah, berniat untuk berhijrah jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah telah menyediakan untuk kita ini satu tempat yang hijrah yang sangat luas dan di sana rezeki yang sangat banyak dan melimpah ruah. Okey, kalau zaman Nabi SAW, kita telah belajar dalam sirah Nabi SAW bagaimana Nabi telah berhijrah, diperintahkan hijrah oleh Allah SWT keluar daripada tanah air yang tercinta iaitu Makkahul Mukarramah. Ke mana? Ke Yathrib, bumi yang Nabi tak pernah kenal sebelum ini. Allah perintahkan Nabi berhijrah keluar daripada Mekah ke Yathrib pada masa itu. Jadi apakah tujuan itu? Sebenarnya Allah nak berikan satu rezeki yang lebih baik daripada apa yang Nabi dah dapat di Mekah pada masa tersebut. Dan Allah telah menjanjikan barang siapa yang berhijrah pada masa itu demi Allah Subhanahu Wa Taala, dan walaupun dia mati sudah sampai ke tempat hijrah, maka sesungguhnya tetap mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi anak-anak, sebenarnya ayat ini bukan saja Allah ceritakan tentang apakah yang berlaku pada al-muhajirin pada masa itu, tetapi sebenarnya sebagai insan yang peka dengan ayat Allah SWT ini, kita kena ambil satu iktibar daripada surah ini mengatakan bagaimana Allah seolah-olah menyuruh kita untuk melakukan penghijrahan setiap hari, daripada sifat yang tidak baik kepada sifat yang baik. Seolah-olah Allah minta kita untuk berhijrah, berpindah daripada perangai yang buruk kepada perangai yang lebih baik. Kerana apa? Kerana Allah telah menjanjikan keampunan dan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang melaksanakan penghijrahan kepadanya. Jadi apa kata Nabi SAW pula tentang hijrah ini? Okay, ya. Kalau tadi kita dengar apa kata Allah SWT dalam Quran, kita sama-sama cuba singkap satu lagi hadis Nabi SAW yang telah dihuraikan oleh Syekh Ibn Ata'illah dalam kitab Al-Hikam, yang mengingatkan kepada kita pesan Nabi SAW tentang hijrah dalam hadis Nabi yang sangat popular, iaitu hadis tentang niat, kan?
Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Okay. Syekh Ibn Athaillah dalam kitab Hikam mengingatkan kita tentang pesan Nabi SAW tentang hijrah, ya. Selepas Nabi sebut tentang innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua kerja-kerja itu mestilah ada niatnya. Bermula dengan niatnya, Nabi ikuti seterusnya dengan siapa? Apa kata Nabi? Siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi siapa yang berhijrah kepada dunia, dia akan dapat dunia itu. Tetapi kalau berhijrah untuk perempuan, dia akan kahwini perempuan itu. Maka hijrahnya kepada apa yang telah kita niatkan kepadanya. Jadi anak-anak, dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan hijrah ini, Nabi mengingatkan kepada sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah kamu akan dapat. Kerana kamu telah niat tadi hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kamu hijrah bersama-samaku untuk dunia, kamu akan dapat dunia. Dan kalau kau berhijrah kerana perempuan yang kau nak kahwini, maka kau akan kahwin perempuan tersebut. Dan Nabi pesan sekali lagi, hijrahnya itu kepada apa yang kamu niatkan. Jadi anak-anak yang dikasihi, sebenarnya Nabi SAW meninggalkan pesanan ini bukan sahaja untuk sahabat pada masa itu. Sebenarnya pesanan Nabi ini adalah untuk kita juga pada hari ini. Kenapa kita kena berhijrah dan pentingnya hijrah dalam kehidupan kita. Okey, sebenarnya apa anak-anak? Sebenarnya dalam kehidupan kita ini, perhijrahan sangat penting kerana apa? Kerana itulah sifat orang yang berjaya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling berjaya ialah orang yang hari ini lebih baik daripada semalam, dan orang yang gagal adalah orang yang hari ini lebih teruk daripada semalam. Manakala orang yang terpedaya adalah orang yang hari ini sama dengan hari semalam. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi SAW berpesan kepada kita tentang hijrah. Kenapa kena hijrah? Nabi sambung pula dalam hadis yang lain. Nabi sebut apa? Sesungguhnya orang yang berjaya ialah orang yang hari ini lebih baik daripada hari semalam. Bagaimana kita nak berjaya, anak-anak? Kalau kita nak berjaya, kita kena buat satu penghijrahan daripada sikap yang tidak baik pada sikap yang lebih baik. Pada sikap yang tidak rajin, pada sikap yang lebih rajin. Pada sikap yang acuh tak acuh, pada sikap yang lebih peka. Lebih komitmen, lebih bersungguh-sungguh pada hari ini. Kenapa? Kerana orang mukmin yang berjaya akan melakukan penghijrahan dalam diri untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Dan ini janji Nabi SAW. Barang siapa yang berhijrah untuk mendapatkan kebaikan, maka itulah orang yang berjaya. Kalau hari ini kita sama je macam semalam, maka kita adalah orang yang terpedaya. Dan manakala kalau hari ini lebih teruk daripada semalam, maka kita didraft sebagai orang yang gagal, orang yang fail, orang yang muflis, orang yang tiada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey? Jadi, kenapa kita nak jadi orang yang berjaya? Kenapa kita mesti jadi orang yang berjaya? Kerana orang yang berjaya itu Allah sebut dalam Al-Quran adalah sifat 4 golongan ini, iaitu para anbiya, para as-siddiqun, para asy-syuhada dan para as-salihin. Ya. Dalam surah Al-Fatihah Allah sebut ayat yang terakhir apa dia? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang-orang yang Allah gunakan nikmat ke atas mereka. Siapakah mereka yang Allah gunakan nikmat ini, anak-anak? Kejayaan ini iaitu minal anbiya was-siddiqun wasyuhada was-salihun, adalah golongan-golongan para nabi, para yang jujur dan benar dalam agamanya, as-siddiqun, para syuhada, para syuhada yang telah berjihad jalan Allah SWT dan mati syahid, dan keempat adalah golongan as-salihin, orang-orang yang sentiasa melakukan amal-amal yang salih. Jadi 4 golongan ini merupakan orang-orang yang sentiasa berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para as-siddiqin, para asy-syuhada, para as-salihin, keempat-empat golongan ini dalam kehidupan mereka tidak pernah duduk diam. Mereka tidak pernah selesa dengan apa yang mereka dapat. Kalau boleh, mereka akan sentiasa bergerak untuk menjadi yang lebih baik daripada semasa semalam. Kalau 10 tahun lepas mereka hanya solat, kita hanya solat mungkin solat duha 2 rakaat, pada hari ini kita mengambil satu niat untuk berhijrah,
untuk menambah lebih lagi kepada 4 rakaat ataupun 8 rakaat contohnya. Okey. Jadi itulah sifat 4 golongan ini anak-anak. Sifat golongan 4 golongan ini adalah orang-orang yang sentiasa mereka nak berpindah, berpindah dan berusaha untuk mendapatkan lebih baik dalam kehidupan mereka. Okey. So, kenapa kena hijrah? Pertama tadi kerana hijrah itu adalah perintah Allah, ya. Dia bukan perintah manusia, bukan sekadar perintah mak ayah kita, bukan sekadar perintah daripada guru kita, tapi sebenarnya anak-anak, hijrah daripada benda yang tidak baik kepada benda yang lebih baik merupakan satu tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana Allah menjanjikan satu pahala yang besar, anugerah yang besar kepada orang-orang yang akan berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sebut ke jalan Allah, maka kita kena ingat jalan Allah bukan jalan yang mudah. Jalan menuju Allah bukan jalan yang dipenuhi dengan kemewahan, dengan kesenangan, tidak. Tetapi jalan-jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala dipenuhi dengan onak dan duri. Kita kena berlawan dengan nafsu kita, nafsu amarah kita hari-hari untuk menurunkan nafsu kita dan kita cuba untuk menjadi seperti para malaikat. Kan, yang serta taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang berjaya untuk mengalahkan nafsunya pada hari ini dan kita bergerak kepada yang lebih baik, maka itulah dia hijrah yang sangat yang hebat yang kita telah lakukan dalam kehidupan kita. Di samping itu, hijrah juga merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita berhijrah, kita ingat peristiwa hijrah Nabi. Kalau hijrah Nabi itu kerana Allah suruh, maka kita pun ingat, ya Allah, Allah perintahkan aku untuk suruh berhijrah kerana aku nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kalau dalam peristiwa hijrah itu menimbulkan simbol kekuatan kepada umat Islam, maka dalam kehidupan kita juga anak-anak, sebenarnya hijrah merupakan simbol kekuatan diri kita. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat ketika bertumbuk dan berlawan, tetapi sebenarnya orang yang kuat itu ialah orang yang kuat menundukkan nafsunya, melawan nafsunya untuk mengecilkan nafsunya daripada buat benda-benda yang tidak baik kepada benda-benda yang lebih baik pada hari ini. Dan yang keempat, sebenarnya hijrah itu adalah simbol kepada kejayaan. Kenapa Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah? Kerana Allah nak menjamin atau menganugerahkan satu kejayaan yang besar kepada umat Islam pada masa itu. Kalau mereka still duduk di Mekah, maka tidak akan berlakulah pengembangan Islam ke dunia dan sampai pada kita hari ini. Jadi anak-anak, apa yang kita perlu buat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita hari-hari? Kita dah niat untuk berhijrah tadi, apa yang kita kena buat? Yang pertama, segerakan perintah Allah. Ini lambang-lambang, tanda-tanda orang yang dah berhijrah. Dia sentiasa segerakan perintah Allah. Kalau Allah perintahkan untuk salat, dia segera buat. Allah perintahkan untuk dia taat pada mak ayah, dia taat pada mak ayah. Untuk jadi anak yang sah, anak yang soleh. Segerakan perintah Allah dalam semua perkara. Kalau Allah perintahkan kita menutup aurat, maka segerakan perintah itu. Kita buat menutup aurat yang terbaik. Kita cuba perlahan-lahan jadi orang yang terbaik dalam segi aurat kita. Kalau Allah perintahkan kita untuk melakukan solat fardu pada waktunya, maka kita cuba untuk segerakan perintah Allah ini, mengerjakan solat pada awal waktu, tidak menangguh-nangguh solat, kerana itu adalah perintah pertama yang wajib kita ikuti. Yang kedua, kalau kita dah jadi anak yang taat kepada Allah SWT, insya-Allah anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh kepada ibu dan ayah. Jadi hijrah kita yang kedua, kita dalam jadi anak yang saleh pada mak ayah kita. Kita sentiasa berdoa, ya Allah, jadikanlah aku anak yang saleh, ampunkan mak ayah aku, ya Allah, dan jadikanlah aku anak yang saleh yang patuh pada perintah mak ayah selagi mana mereka tidak memerintahkan kita untuk mengerjakan maksiat. Okay, yang ketiga, apa yang kita kena buat? Kita kena berhijrah sentiasa, kita kena berjihad, berjihad untuk pertahankan akidah kita, untuk pertahankan akidah kita hari ini. Okay, kalau di luar sana macam-macam izm-izm yang telah menyelaputi dunia kita, maka kita cuba untuk berhijrah dan berjihad mempertahankan akidah yang kita ada. Kalau selama ini akidah kita belum kukuh, kita perkukuhkan dengan menambahkan amal-amal ibadah, amal-amal sunnah yang Nabi perintahkan untuk menjadikan iman kita lebih mantap, dan kita berjaya untuk menjadikan iman kita binting kepada kita dalam kehidupan kita ini, dan kita tidak akan terjerumus ke dalam lembah maksiat. Okey?
Kemudian yang keempat, kenapa hijrah kita penting? Apa kita kena buat? Kita kena manfaatkan masa remaja kita. Anak-anak, masa remaja ini sangat penting. Kalau kita solid masa remaja kita dengan amal-amal kebaikan, kita solid dengan amal-amal yang saleh, insya-Allah dia akan berkekalan sehingga akhir hayat. Janji Allah SWT kepada kita, kalau kita manfaatkan masa remaja kita dengan kebaikan, maka Allah akan berikan kita kesihatan yang baik semasa tua nanti. Itu yang berlaku pada Asma binti Abu Bakar, kan? Walaupun umurnya 100 tahun anak-anak, tetapi beliau masih kuat ingatan, tidak nyanyuk, tidak ada satu pun giginya yang patah dan rapuh. Subhanallah. Okay. Kenapa? Kerana masa remajanya dalam peristiwa hijrah, Asma antara orang yang menjadi pemudah cara, kan, membantu ayahnya, yang menghantar makanan pada ayahnya, dialah Asma binti Abu Bakar. Okey, akhir sekalian anak, dalam kenapa kita kena berhijrah? Kerana kita mesti menjadi orang yang bersedia untuk berkorban demi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak buat sebarang perhijrahan dalam kehidupan kita, anak, kita tidak akan rasa untuk berkorban kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Sekiranya kamu bantu agama Allah, maka Allah akan bantu kamu dalam segala urusan kamu. Bagaimana kita nak bantu agama Allah? Kita kena hidupkan agama Allah dalam diri kita dulu, dan keluarga kita, rakan-rakan kita, dan juga masyarakat sekeliling. Insya-Allah sekiranya kita menjadi orang yang sentiasa berkorban untuk agama Allah SWT, maka di sana akan ada kejayaan-kejayaan dalam kehidupan kita yang tidak disangka-sangka. Jadi anak-anak, sama-sama kita jadikan hijrah itu indah. Mudah-mudahan kehidupan kita akan menjadi seperti al-muhajirin yang berniat berhijrah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata untuk mendapatkan li'ala'i kalimatillah, untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada Ummi hari ini. Semoga anak-anak semua menjadi anak-anak yang hebat dan cemerlang, menjadi anak-anak yang remaja yang sentiasa berkorban untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Haryati binti Adni atas kesudian beliau menyampaikan tazkirah ringkas kepada kita sebentar tadi. Diharapkan dengan butir-butir ilmu yang telah diberikan oleh Ustazah dapat dijadikan amalan dalam kehidupan seharian kita. Hadirin yang dihormati sekalian, kita teruskan lagi majlis kita pada malam ini dengan menjemput Tuan Haji Muhammad Muradi bin Muhammad Mukhlas untuk menyampaikan sepatah dua kata sekaligus merasmikan majlis pelancaran Ma'al Hijrah bagi tahun 2021 peringkat Sekolah Kebangsaan Kelana Jaya 1. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Dari kota Mekah ke kota Madinah, atas keyakinan dan iman yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati barisan guru-guru pelongkanan Sekolah Kebangsaan Kelas 1, yang saya hormati barisan YDP, PIBG dan jawatan kuasanya. Seterusnya yang saya hormati barisan para guru yang dedikasi Sekolah Kebangsaan Kelas 1. Seterusnya para ibu bapa dan anak-anak keluarga Sekolah Kebangsaan Kelas 1. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari dapat kita bersiaran secara maya dalam satu majlis pelancaran sambutan Ma'al Hijrah peringkat Sekolah Kebangsaan Kelas 1 dengan temanya Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, syukur tinggi kepada Allah SWT kerana dengan izin rahmatnya dapat kita lagi menikmati kehidupan, menikmati nilai-nilai kesejahteraan berkat daripada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dan sesungguhnya sambutan Ma'al Hijrah ini memberi makna yang sangat besar kepada kita sama sebagai mengingati sirah Rasulullah SAW, iaitu perbezaan berhijrah
Nabi Muhammad SAW dan rombongannya dari Makkahul Mukarramah ke Madinah Munawwarah, dan kita melihat bahawa sejarah itu membawa erti dan kesan yang besar kepada kehidupan kita pada hari ini. Para hadirin yang dihormati sekalian, bahawa sesungguhnya penghijrahan Nabi itu membawa keberkatan, rahmatan lil alamin kepada semua umat di muka bumi ini. Dan sesungguhnya kita berterima kasih kepada Rasulullah SAW kerana terus kita mendapat hidayah iman dan Islam yang dibawa syiar syariatnya daripada baginda Rasulullah SAW sehinggalah ke hari ini. Para hadirin yang dihormati sekalian, sedia maklum bahawa bulan Hijrih ini adalah bulan kalender Islam yang telah masuk pada 10 hari bulan Ogos yang lalu, iaitu 1 Muharram 1443 Hijri. Dan marilah kita sama-sama sentiasa terus berdoa supaya kita sentiasa dilindungi, dirahmati Allah SWT, khususnya di wabak pandemik COVID-19 ini yang masih belum reda, yang masih menguji nilai kita punya kesabaran, nilai amal dan iman kita supaya sentiasa beristiqamah kepada Allah, dan mudah kepada Allah mengangkat wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh ini, sehinggalah mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dibebaskan daripada gejala COVID-19 dan juga gejala-gejala lain seperti yang telah dimaklumkan dari masa ke semasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, murid-murid yang dihormati sekalian, sepanjang bulan sambutan Ma'al Hijrah ini banyak aktiviti yang telah dirancangkan khususnya untuk pelibatan murid semua. Saya berdoa murid-murid akan dapat mengikuti segala aktiviti yang terancangkan, dan insya-Allah hadiah-hadiah disertakan bagi menghargai penglibatan murid-murid sekalian. Dan saya berharap semua warga guru, warga ibu bapa dan murid sekolah kebangsaan 1 ini sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dari segala bencana wabak Covid khususnya, dan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengakhiri bicara saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Hijrah kepada seluruh warga sekolah, dan sama-samalah kita menghayati bulan Hijrah, Ma'al Hijrah kita dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Sekolah Kebangsaan Kelas 1 bagi tahun 2021 1443 Hijrah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Muhradi bin Muhammad Mukhlas atas kesudian beliau menyampaikan kata-kata dan seterusnya merasmikan Majlis Pelancaran Ma'al Hijrah bagi Sekolah Kebangsaan Kelana Jaya 1 tahun 2021. Dengan berakhirnya ucapan beliau sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Hadirin sekalian, hijrah bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Hijrah bukan bermakna kita perlu berpindah. Sebaliknya, hijrah menuntut kita untuk kita berubah. Jadi, sampai di sini saja perjumpaan kita pada malam ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lemah itu datangnya dari diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam
Hijrah itu bersaudara.